bertemu kembali dalam rancangan kita membicarakan sirah para rasul alaihi salatu wassalam. Dan kita nak berkenalan dengan seorang lagi tokoh rasul alaihi salam yang menjadi ranking yang kelima. Setelah Nabi Adam, kita telah baca, telah kisahkan Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, dan sekarang kita membicarakan kisah Nabi yang kelima, iaitulah Nabi Saleh alaihi salam. Juga berasal daripada bangsa Arab. Kan Nabi sebut tadi bahawa Nabi yang diutus kaum Arab ataupun bangsa Arab, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kehancuran kaum Ad tadi, maka Allah utus satu kaum namanya kaum Samud. Kaum Samud. Dan kaum Samud ini ada seorang rasul yang namanya Nabi Saleh alaihi salam. Baik. Nabi Saleh ni banyak maksudlah. Saleh maknanya orang baik pun dia. Ada yang mengatakan dalam bahasa Ibrani namanya batu dan macam-macam lagi lah. Kemudian Nabi Saleh alaihi salam ni adalah keturunan yang keenam daripada Nabi Nuh alaihi salam. Sebab kita sandarkan kita kepada Nabi Nuh. Selain daripada itu, mereka yang tidak selamat. Selain pada Nabi yang berada di atas bahtera Nabi Nuh alaihi salam, mereka tidak selamat. Jadi sandaran kita keturunan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dan kaum Samud ini tinggal di kawasan yang pada asalnya ditempati oleh kaum Ad. Mana kaum Ad tadi telah hancur mati bergelimpangan dengan Allah menghantar angin yang sangat kencang, ribut selama 7 hari 8 malam hingga mati kaum mereka yang tidak beriman itu. Maka habis hancur. Yang ada kemudiannya adalah keturunan mereka, dan kemudian menempati mereka adalah kaum yang bernama kaum Samud. Kaum Samud adalah satu suku yang mereka ini tinggal di kawasan namanya Al-Hijr, yang terletak di antara Hijaz dan juga Syam, yang juga dulu jajahan kaum Ad. Maka Allah jadikan kaum Samud ini kelompok khalifah, pemimpin kalangan mereka. Allah menyatakan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 73, wa ila thamuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim. Dan kami telah mengutus pada kaum Samud saudara mereka namanya Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Sungguhnya telah datang bukti yang nyata bagi kamu daripada Tuhan kamu. Lepas tu kita akan tengok ceritanya ialah Allah menyatakan dalam ayat ini, unta betina ini menjadi tanda bagi kamu. Ini kita akan ceritakan sebentar lagi. Maka biarkanlah dia makan di atas muka bumi Allah, janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang kerana kamu akan tertimpa siksaan yang pedih. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, nak dijelaskan bahawa kaum Samud ini mengganti kepada kaum Ad. Dan sebagaimana kaum Ad diberikan nikmat dengan berupa ketamadunan yang hebat, teknologi yang tinggi, kemudian pertanian yang menjadi, ternakan yang hidup. Begitu juga dengan kaum Samud. Mereka ini hidup dalam keadaan suasana yang makmur. Bahkan teknologi yang ada pada mereka menyambung daripada keturunan Ad tadi, kaum Ad, mereka boleh memahat gunung dan menjadikannya rumah. Ini teknologi yang ada pada mereka, dan menjadikan rumah itu pelbagai musim. Ada waktu panas dan juga ada waktu panas dan juga waktu dingin. Maksudnya mereka ada boleh menjadikan rumah mereka tahan panas dan juga tahan sejuk. Kemudian selain daripada itu, Allah berikan kepada kaum ini tanah yang subur, air sungai yang melimpah, kebun yang banyak, tanaman-tanaman dan buah-buahan.
tuan-tuan sekalian, apa balasan kaum ini kepada Allah yang murnikan nikmat? Mereka kufur, engkar kepada Allah, mereka tidak bersyukur kepada Allah, bahkan mereka mencipta patung-patung berhala untuk dijadikan sembahan-sembahan. Inilah zalimnya manusia, sehingga akhirnya Allah utus seorang rasul untuk mendidik, mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Hud terdahulu, sebagaimana Nabi Nuh yang terdahulu, Nabi Saleh kerjanya bila diutus oleh Allah sebagai rasul, mengajak kaumnya supaya anikbudullah, sembahlah Allah dan jauhi daripada perkara-perkara yang melampau, yang direka-reka ataupun sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita melihat seterusnya bagaimana dakwah Nabi Saleh alaihi salam. Sehinggalah satu hari mereka mencabar Nabi Saleh. Kalau kamu benar, datangkan kepada kami bukti. Allah menyatakan, ma anta illa basyarum mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin. Surah Asy-Syu'ara ayat 154. Engkau hanyalah manusia seperti kami, kata mereka terhadap Nabi Saleh. Maka datangkanlah suatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar. Mereka mencabar Nabi Saleh alaihi salam. Sememangnya para rasul ni manusia. Allah jadikan mereka manusia biasa dan daripada kalangan kaum mereka sendiri. Allah tidak utus malaikat, Allah tidak utus makhluk yang lain. Allah utus manusia sebagai rasul alaihi salam. Tetapi mereka tidak, kaum ini tidak percaya, mencabar Nabi Saleh, keluarkan satu mukjizat. Maka Nabi Saleh tanya kepada mereka, apa mukjizat yang kamu mahu? Kau nombor tengok ada satu batu yang besar. Batu yang besar. Maka mereka kata, keluarkan daripada batu ini seekor unta betina yang bunting. Tuan-tuan tengok, manusia pada ketika itu nak mudah, satu nak benda yang di depan mata, nak ekspres depan mata. Maka apa yang Nabi Saleh tanya, kalau aku buat, aku beri, adakah kamu semua akan beriman kepada Allah dan kepadaku? Sebahagian mereka kata, ya. Mereka mengatakan, ya, kami akan beriman kepadamu, hai Saleh. Tuan-tuan sekalian, apa yang Nabi Saleh AS buat? Dia berdiri dan dia solat, kemudian berdoa kepada Allah SWT dengan mukjizat yang ada pada dia. Keluar daripada celah batu itu seekor unta betina yang bunting, yang besar, yang belum pernah mereka lihat sebesar itu sebelum daripada besar, yang bunting. Inilah dikatakan unta yang keluar, dia tidak mempunyai induk, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak melalui proses peranakan dan sebagainya. Dia tidak dilahirkan, tapi ada yang mengatakan dia daripada syurga. Baik, sebahagian daripada kaumnya bila melihat itu, subhanallah, mereka beriman, mengucapkan kalimah syahadah, beriman kepada Allah dan Rasul Nabi Saleh alaihissalam. Sebahagian mengatakan, qalu inna haza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Sebahagian tetap tidak beriman. Baik, jadi Allah menyatakan tadi bahawa unta betina ini adalah satu tanda bagi kamu. Allah menyatakan ini satu indikator pada kamu, maka jangan usik. Itu larangan Allah SWT atau perintah Allah. Jangan usik, biar dia makan sebebasnya di atas muka bumi ini. Jangan kamu ganggu, jangan kamu usik apa pun pada dia. Kalau tidak, kamu akan ditimpa azab, seksaan yang perit. Ada satu Nabi Saleh meletakkan satu syariat, iaitulah di satu perigi itu diberikan tempoh kepada unta tersebut satu hari, untuk hari itu hanya untuk unta tersebut minum, dan tidak ada orang yang boleh mengganggu. Maka hari yang seterusnya barulah orang boleh ambil air daripada perigi tersebut. Dan sementara unta itu dia bunting, maksudnya dia ada susu tu boleh dimanfaatkan. Tuan-tuan, kalau fikir logik, apa salahnya biarkan unta itu bebas dan kemudian susu itu boleh dimanfaatkan, boleh diminum oleh berapa ramai orang. Tetapi datanglah syaitan menghasut kepada kaum dia, nak buat niaya, nak buat zalim, melakukan suatu kejahatan, iaitulah berniat untuk membunuh unta tersebut. Apa kata dia? Kata kalau kita bunuh unta tersebut, kita sembelih, kita boleh makan. Kalau dibiarkan unta ni tadi,
dalam keadaan dia segar, dalam keadaan dia susu tu boleh dimanfaatkan sampai beberapa lama, tiba-tiba lebih kena sembelih, boleh makan sekali saja, boleh makan. Lepas tu unta itu akan habis, telah tidak ada di sisi mereka. Tapi itulah disebabkan syaitan telah menghasut mereka. Kaum tersebut memilih 9 orang pemuda yang kuat, yang berani untuk berhadapan dengan risiko, dan tujuan ialah untuk membunuh unta tersebut. Dan ketua mereka adalah Hudar bin Salif. Allah katakan kalau kita rujuk dalam surah An-Naml ayat 48. Baik. Jadi ketua inilah tugas dia untuk menembak dengan panah, melepaskan busur panahnya pada unta tersebut, dan pakak-pakak yang lain semua juga mengerumuni unta tersebut, mengikatnya, dan akhirnya sembelih unta tersebut dengan rasa sombong, dengan rasa bongkak, dengan rasa angkuh. Bukan isu unta itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, isunya mereka melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka mencabar Nabi Saleh. Allah merakam dalam ayat Quran surah Al-A'raf ayat 77, fa'aqarunna qata wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Kemudian mereka menyembelih unta betina itu dan menderhaka terhadap perintah Allah. Dan mereka berkata, wahai Saleh, datangkanlah apa yang kamu janjikan kepada kami jika benar engkau termasuk orang yang diutus oleh Allah. Dengan sombong mereka berkata begitu. Ayat yang lain Allah menyatakan surah Hud ayat 65, fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Lalu mereka membunuh unta itu, maka Nabi Saleh berkata, bersenang-senanglah kamu sekalian di rumah kamu selama 3 hari. Kerana itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Nabi Saleh mengatakan, ya, kamu buatlah, sebab kamu telah melanggar perjanjian. Selama 3 hari bagi tempoh, sepatutnya dalam tempoh 3 hari itu mereka bertaubat. Adakah Allah menerima taubat mereka? Kalau benar-benar mereka bertaubat, kita yakin Allah pasti akan menerima taubat mereka. Tetapi mereka membuat countdown. Hari pertama tak ada apa-apa, hari kedua tidak ada apa-apa pada kami, hari ketiga barulah Allah datangkan azabnya. Pertama sekali Allah membunuh semua 9 orang yang menyembelih unta tersebut. Mereka, Allah menghantar kepada mereka batu besar membinasakan mereka. Tak macam mana kita tak tahu, tidak disebut bagaimana. Kemudian hari yang ketiga tersebut, selain daripada 9 orang kaum tadi yang menyokong 9 orang yang menyembelih, juga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah muncul bunyi yang kuat yang menggelegar dari langit dan berlaku gegaran gempa bumi yang kuat dari arah bawah, sehingga nyawa mereka melayang, lalu mereka mati bergelimpangan di rumah seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat tersebut. Habis mati semua dengan berlakunya gempa bumi dan suara yang kuat daripada langit. Allah hancurkan semua kaum yang tidak beriman ini dengan dalam keadaan yang hina. 9 orang yang awal tadi telah pun dimusnahkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kaumnya tadi yang tidak beriman, yang kufur, Allah juga hancurkan mereka kerana mereka juga menyokong dan melakukan penerhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia larangan Allah tadi? Jangan usik unta betina yang telah Allah jadikan sebagai tanda mukjizat, tetapi mereka mengusiknya, bahkan mereka sembelihnya, bererti mereka melanggar, mereka menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sejepit kisah bagaimana kisah kesudahan manusia yang derhaka kepada Allah. Kaum Samud ini yang asalnya kaum yang makmur, yang berjaya, yang ada tamadun, yang ada kemajuan dan juga membina segala macam peradaban, tetapi akhirnya mereka dihinakan dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita mengambil pelajaran daripada kisah ini. Insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.